Berapa? Faruq, kita mana soal apa? Sunat-sunat. Okey, sunat-sunat azan. Okey, sunat-sunat azan. Bismillahirrahmanirrahim. 141 kalau buku Ustaz. Okey, sunat-sunat azan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat-sunat azan. Pertama, orang yang azan, mukanya mesti orang yang azan berada dalam keadaan menghadap mukanya ke kiblat. Bukan mukanya ya. Bukan muka tau. Dada. Dada. So kalau kita mic tu, dada kita yang menghadap kiblat. Bukan muka ya. Menghadap mukanya ke kiblat, kerana kiblat bukan arah yang paling mulia sebagaimana dinakalkan oleh ulama. So betulkan, dalam kamu buat dekat atas tu, atas muka tu dalam kurungan dada. Ustaz, kitab tulis muka, kenapa Ustaz ajar dada? Sebab itulah perlu berguru. Sebab itulah perlu berguru. Kalau baca kitab aja kan, tapi kitab tulis, macam mana kamu faham kitab tu? Kamu faham kitab tu melalui guru. Kan, melalui guru. Sebab tu kita tengok kan, kitab rak susun dekat masjid tu, macam-macam kitab. Ada kitab tu tapi tak boleh baca. Tak faham lah Ustaz. Ustaz baca. Jadi macam mana kamu faham kitab tu? Melalui perantaraan guru. Sebab tu guru penting. Guru lebih penting daripada kitab. Guru lebih penting daripada kitab. So saya baca kitab ni, kamu baca, kamu berguru tak? Ada siapa yang ajar kamu? Ustaz boleh faham Ustaz. Itu mungkin ada kesilapan typing dan sebagainya. So guru boleh detect. Allahumma salli alaihi. So yang sepatutnya ada kiblat. Macam kita sembahyang juga kan. Tapi sembahyang tu wajib menghadap kiblat. Tapi dalam sunat, dalam azan sunat. Sunat. So yang menghadap kiblat adalah dada, bukannya muka. Yang kedua, suci. So suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya sebelum azan pastikan sunat kita berwuduk. Jadi kalau satu orang azan, dia tak ambil wuduk, terlupa nak ambil wuduk, azan, sah tak azan dia? Azan dia sah, kan? Tapi yang sunatnya berwuduk dulu. Berwuduk. Tapi kalau solat tak ambil sembahyang, sah tak? Tak sah, kan? Itu cerita tentang tengok balik syarat sah solat. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah. Itu syarat sah. Bukannya sunat. So ada beza. Ya Ikmal, apa dia? Okey, yang ketiga, azan dalam keadaan berdiri. Berdiri kalau berkemampuan. So, kalau pakat-pakat semua duduk kat wheelchair je, kan? Tak ada siapa yang boleh berdiri, duduk kat wheelchair. Tapi kalau yang berdiri semua tak pandai azan, yang duduk wheelchair je yang pandai azan. Yang wheelchair tu lebih utama. Yang berdiri, yang boleh berdiri tu tak pandai azan, kena belajar. Buat malu je. Buat malu je. Sebab tu saya kata, kena saya sedia. Saya bukan ustaz lah. Bukan masalah bukan ustaz, bukan tak ustaz. Bukan masalah mengaji agama, tak mengaji agama. Kamu nak belajar engineering, silakan. Tapi jangan lupa ilmu agama. Kadang ustaz selalu terfikir kan, yang sekolah menengah kebangsaan, yang sekolah menengah biasa ni, siapa nak ajar dia solat? Sekadar nak PSI, pendidikan Islam, 1-2 masa seminggu, mana sempat nak cover ilmu sampai mati? Senang saya cakap lah, Izzat, kalau budak sekolah agama ni faham ke Izzat? Faham sangat ke agama ni Izzat? Izzat budak sekolah agama kan? Oh Izzat. Ya Ustaz, kebanyakannya tak adalah faham sangat semua. Tak faham mana pun. Itu budak sekolah agama, tak faham mana pun. Ustaz pun macam tu juga. Sekadar tengah telima, tiba-tiba nak cerita pasal masail furu', masalah khilafiyah, cerita tentang zakat lah, cerita tentang, memang bukannya faham sangat pun. Kan? So, budak sekolah agama pun belum tentu lepas, apatah lagi budak sekolah biasa. Bukan nak downgrade kan tau, tapi kita bezakan dari sudut masa.
Kalau ikutkan sekolah agama, mungkin masa dia lebih banyak belajar agama, fiqah dan sebagainya, berbanding PSI je, berbanding pendidikan Islam je. Jadi agak-agak macam mana mereka nak faham kan perkara yang membatalkan solat, kan apa hukum halal haram, ikhtilat, pergaulan lelaki perempuan, pembatasan adab dan sebagainya. Usrah ni. Kita tak nak mengaji kerana sijil, kita tak nak mengaji kerana sebab masa lapang tak, tapi besar ya. Kita punya fikiran ni besar, penting sangat. Kamu fikirlah kawan-kawan kamu akan jadi nakib. Fikir kamu bentuk kawan-kawan. Okey, so ketiga, azan mesti dalam keadaan berdiri. Yang keempat, memalingkan muka. Bukannya dada, paling muka. Paling muka ke kanan ketika melafazkan hayya 'alas salah, dan ke kiri ketika hayya 'alal falah. So sunat. So kalau kita nampak muazzin hayya 'alas salah, muka ya, bukannya dengan badan-badan sekali hayya 'alas salah, itu silap. Itu muazzin tak belajar. So ketika hayya 'alas salah tu, dada ni tetap menghadap kiblat. Sebab tu Ustaz kata tadi, silap ya, bukannya muka, dada. Ustaz pun betulkan, dada. So dada tetap menghadap kiblat, muka je. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kemudian kalau hayya 'alal falah, kiri. Hayya 'alal falah. Kan? Jadi Bilal buat macam tu. Kan? Sayyidina Bilal buat macam tu. Dan Nabi mengiyakan. Kalau tak betul, takkan Nabi membiarkan Bilal dalam buat salah dan sebagainya. Istilahnya nak panggil semua orang. Orang kanan panggil, orang kiri panggil, orang depan panggil. Itu maksudnya bukan sekadar pusing-pusing je. Sebab tu azan ni kena ada roh. Sambil melaungkan azan, sambil dalam hati tu aura memujuk. Jumlah solat, wahai penduduk kampung. Jumlah solat, wahai kawan-kawan. Jumlah solat semua. Kena ada aura tu. Bukan sekadar melalak je. Kena hayya 'alas salah. Kan? Hayya 'alal falah. Aura pujuk tu. Panggil jumlah solat. Okay. Janganlah aura marah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Kan? Itu marah ke? Okey. So paling. Ni sunat-sunat ya. Yang kelima, menyebut kalimah-kalimah azan dengan tartil. Sebut elok-elok. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratu baris. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut jelas-jelas. Perkataan tu dengan tartil. Tartil maksudnya dengan jelas. Jelas. Asyhadu alla. Jangan asyhadu alla. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Cuba dengar dia azam betul-betul. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Sebab tu Ustaz nak tengok tahu praktikal azan kamu macam mana. Secara overallnya okey lah. Kan? Okey. Yang keenam, tarjih. Ni tarjih ni faham. Tarjih ni apa? Tarjih ni maksud ulangan. Roja'ah. Ulang. Kita panggil dalam bahasa Arab muraja'ah. Muraja'ah ni ulang kaji pelajaran. Tarjih ni ulang. Tarjih ni sunat semasa azan, iaitu orang yang azan melafazkan dua kalimah syahadat secara perlahan sebelum melafazkan kedua-duanya dengan kuat. Ni ada hadisnya tu. Diriwayatkan daripada Imam Muslim, di mana antara kandungan lafaz tersebut ialah kemudian dia mengulangi. Okey. So tarjih. Okey. Dengar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum nak asyhadu an la ilaha illallah tu, kita perlahan-perlahan sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita sebut lagi perlahan-perlahan asyhadu an la ilaha. Itu namanya tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hanya solat, tak payah tarjih. Ketika 2 kalimah syahadah je. Kadang-kadang ustaz dengar, sampai hanya solat pun, hayya ala solat. Hayya ala solat. Dia tak faham. Tarjih itu sunat hanya pada 2 kalimah syahadah. Tarjih. Semua tak buat tarjih. Yang hantar dengan ustaz, semua tak buat tarjih. Betul tak, Faruk? Faruk pun tak tarjih kan? Faruk, kan? Kamu tahu tak tarjih itu apa sebelum ni? Okay, so tarjih. Hazlami tahu ke tarjih itu apa? Sebelum ni? Ada pernah dengar Ustaz. Cuma saya tak tahu, tak ingat kat mana tempat nak tarjih. So sekarang ni dah tahu belum? Tahu tak asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So suara perlahan je. Suara perlahan. Orang boleh dengar bila kita dah dekat dengan mic, orang dengar kan. Tapi jangan kuat-kuat. Asyhadu an la ilaha. Macam tu je. Asyhadu an la ilaha illallah. Tarjih. So sunat. So kalau kita buat benda macam ni, orang dengar tahu. Kalau orang yang ada ilmu, dia tahu muazzin ni ada ilmu. Kamu ingat yang duduk saja-saja yang dengar ke muazzin tu tak ada ilmu? Macam-macam je. Macam-macam. Ada orang yang perhatikan azan kamu, ada yang buat tak tahu, kan, dan sebagainya. Tapi kita nak cari orang yang perhatikan lah. Kita jangan ingat orang tak ambil tahu, tak tengok mata, tak tengok dengan mata dia, tengok kita, tak dengar dengan telinga dia apa yang kita cakap dan sebagainya. So, manusia sentiasa memperhatikan manusia yang lain. Baik, kemudian yang ketujuh, taswib. Taswib iaitu ketika azan subuh ia menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Itu dipanggil taswib. Itu of course lah semua orang tahu. Hayya as-salatu khairum minan naum. Naum tu sekurang-kurangnya 2 harakat madlin. As-salatu khairum minan naum. Okey, yang ke-8, dengan Bilal hendaklah suara yang elok dan merdu. So, latihlah kamu lontarkan suara yang paling baik. Bukan semua lagu sesuai dengan kita ya. Mungkin kita ni bukan ahli yang taranum dan sebagainya, boleh buat 7 lagu dan sebagainya kan. So, tak apa, kamu pegang satu lagu, istilahnya senjata rahsia kamu. Tiba-tiba orang suruh minta azan, keluarkanlah senjata rahsia tu. Nak azan cara Mekah, nak azan cara TV1, tirulah, tak ada masalah, tiru. Benda yang dah baik-baik. So, elokkan suara. Ke-9, Bilal merupakan orang yang terkenal dengan akhlak. Ustaz laju-laju ni kamu baca, sepatutnya kamu baca dulu. Ada kitab boleh baca, kalau siapa yang tak ada kitab tu rugilah, rugi. So, tolong beli kitab, tolong beli kitab. So, muazzin mesti terkenal dengan akhlak. Muazzin kena terkenal. Ustaz harapnya semua da'i-da'i kat sini tak merokok. Ustaz harap tak merokok. Kalau siapa yang merokok, tolonglah berhenti. Siapa yang tak merokok, jangan cuba-cuba nak merokok. Kamu dah merokok, pergi azan. Ruh tu, aura kamu sebagai muazzin, aura kamu sebagai muslim lah, bukan muazzin lah, sebagai satu orang muslim, bagi ustaz lah, tercala dengan sifat merokok tu dan sebagainya. Jadi, tak kisahlah ustaz ke tak ustaz ke, jauhkanlah merokok. Tinggalkan rokok. So, itu pun dari sudut bab akhlak. Dari sudut bab akhlak. Pakaian kamu biarlah sesuai, cara kamu berpakaian biarlah sesuai, kan? Cara kamu bercakap biarlah sesuai, cara kamu bermuamalah, cara kamu menegur, cakap dengan orang tua lain, cakap dengan kawan-kawan lain, cakap dengan budak-budak lain, kan? Tahu dia punya tone dia. Cakap dengan kawan-kawan panggil nama, kan? Man, kan? Oh Man, Mi, oh Mi. Takkan cakap dengan orang tua panggil nama tak? Nama bapak kita panggil nama, kan? Buang ajar punya anak, kan? Contohlah. So, ada
Ada cara bercakap dengan orang tua, ada cara bercakap dengan kawan-kawan dan sebagainya. So akhlak, akhlak. Yang ke-10, tidak melirit-lirit ketika menyebut lafaz azan. Lagu tu janganlah melalut-lalut melirit. Hayya 'alas salat. Kau azan apa tu? Kan? Kau nak tunjuk nafas kau panjang sangat ke? Pada-pada lah. Kan? Biasa-biasa je. Kan? Lirik. Yang ke-11, untuk azan subuh di masjid disunatkan dilakukan 2 orang Bilal. Maksudnya 2 kali. Azan pertama dengan azan kedua. Maksud 2 orang Bilal tu bukan serentak je. Okey, azan macam choir ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Ini berlaku benda ni kat Syria tau. Azan ramai-ramai. Ada 4 orang. Ini bid'ah lah. Ini bid'ah. Yang benda bid'ah, kita cakap bid'ah. Walaupun orang Arab buat. Dekat Syria, dekat masjid negara dia, Masjid Umawi, masjid yang dikatakan akan turunnya Nabi Isa kan, akhir zaman. Dia buat azan macam mana? Ada 1 orang kepala, ada 4 orang muazzin lain, makmum. Muazzin kepala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang 4 orang akan ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 4 orang ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bid'ah yang syekh-syekh sendiri dah tegur. Tapi kononnya nak jadikan trademark. Ini agama bukan trademark Agama bukan trademark. Inilah. Tak tahu nak cakap apa. So, benda yang baik kita ambil. Yang tak baik jangan bawa balik. Jangan, saya tengok kat Syria buat macam tu. Kita buat macam ni, macam tu juga nak. Macam best je, macam rare lah, rare. Bukan rare tak rare. Kamu nak buat apa? Kamu nak buat apa? So, macam tu bid'ah kat sana. So, bukannya dilaungkan oleh 2 orang Bilal, maksudnya sama-sama kan? Ataupun kita main selang-seli. Aku Allah Akbar dulu, kau Allah Akbar kedua. Hayya 'alas salat. Orang yang kedua pula. Hayya 'alas salat. Betul-betul orang kedua tu dia punya pitching dia tinggi kan. Bukan macam tu ya. Yang dimaksudkan dengan azan 2 orang Bilal tu, ada yang pukul 5 pagi, ada yang pukul 6 subuh. So 2 kali. Baik. Ke-12, pendengaran azan disunatkan diam. Pendengar azan disunat diam. Bila azan dilaungkan, diam. Tak kira melalui radio ke, TV ke, ataupun yang live, diam. Sunat diam. Ya. Yang ke-13, berdoa dan berselawat kata Nabi SAW selepas azan. Kan? Kita jawab azan dulu. Allahu Akbar. Nabi sebut apa? Kan? Jawablah azan seperti mana dilaungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab azan. Hayya 'alas salah. Ada 2. Sama ada kita nak jawab hayya 'alas salah juga ataupun kita nak jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kan? So jawab azan. Selepas azan kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat. Sunat selawat dulu. Sunat selawat dulu. Itu hadisnya. Kemudian barulah doa. Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ni ustaz pun tak tanya ni. Da'i dia semua hafal ya doa selepas azan. Sejujurnya. Kita jangan ya ke Iqmal? Nanti ustaz minta hantar. Boleh. Okay. Tak apa ustaz nak. Sejujurnya. Apa yang tak hafal type X. Ustaz kira sampai 5. Jujur. Kalau tak hafal, bukan ustaz nak marah. Ustaz nak minta surah hafal je. Cuma ustaz nak, kalau siapa yang tak hafal, kan bukan aib. Tapi kita sama-sama, kita ni kira adik-adik lah. So, siapa yang tak hafal, sama ada da'i ataupun da'iyah, type X. Saya kira sampai 5. Ada tak timbul? 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ustaz, Ustaz yakinlah
kamu hafal ya. Dengan jujur kamu hafal. Siapa yang tak hafal, tolong hafal. Siapa yang baca selawat, kemudian doa selepas azan, Nabi jawab apa? Wajabat syafaati yaumal qiyamah. Atau qala maqal, wajib syafaat Nabi pada hari kiamat. Siapa baca doa selepas azan, Nabi beri jaminan wajib ke atasnya syafaat aku pada hari kiamat. Tak ada syafaat paling besar pada hari kiamat melainkan syafaat daripada Nabi. Semua kita perlukan syafaat Nabi. Semua. Kau tahajud setiap malam ke, kau puasa ke, kau tetap perlukan syafaat Nabi. Belum tentu tahajud kau selamatkan kau. Belum tentu Quran kau boleh selamatkan. Syafaat Nabi. Ya? So baca. Okey. Iqamah. Kita berhenti pada 145 Iqamah. Allah Ta'ala. Baik, ada soalan ke? Ada soalan. Ya. Macam mana? Contohlah kalau Faruk tersenyum pula. Contoh kalau macam kita orang tengah solat, macam solat Jumaat lah, tiba-tiba mic tu mati tau. Lepas tu slow orang macam mana? So Kita pula orang belakang-belakang kan. duduk belakang-belakang tak dengar tau macam macam mana? Sepatutnya itulah. Patutnya semua orang kena saling membantu, faham, memahami. Orang soft kedua kena kuatkan suara untuk orang soft ketiga. Sebab orang kedua nampak orang soft pertama, orang soft pertama nampak imam. Jadi sebab tu ada dipanggil tarjih. Tarjih ni ulangan. Macam tadi tarjih dalam azan lain, tarjih dalam solat lain. Imam Allahu Akbar. Ada orang belakang imam, biasanya muazzin. Dia Allahu Akbar. Itu maksudnya tarjih, dia ulang. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tarjih tu disunatkan bila keadaan-keadaan tertentu. Bukan semua keadaan lah. Kalau imam mic dah bagus, semua orang boleh dengar, tak payah nak tarjih. Kan? Tapi kalau jemaah terlampau ramai, dikhawatiri ada yang tak dengar, disunatkan tarjih. Macam Mekah, Madinah, Mekah kan. Dekat Mekah je. Kan? Dekat Mekah. So, orang ramai sampai ke jalan-jalan sembahyang. Walaupun 5 waktu dan sebagainya, disunatkan tarjih. Jadi, bila lagi disunatkan tarjih ni? Bila keadaan-keadaan seperti itu berlaku. Tengah sembahyang, bukannya tiba-tiba blackout. Lampu tak ada masalah, tapi tak dengar mic. So, disunatkan tarjih. Orang belakang tu, walaupun rakaat kedua, rakaat pertama, dia tak tarjih. Kan? Sebab ada mic, tiba-tiba rakaat kedua blackout. Orang belakang imam tu kena take over, terus tarjih. Kan? Tiba-tiba katalah ini rukuk yang kedua. Sebelum tu tak ada. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Dia Rabbana lakal hamd. Kenapa dia tiba-tiba? Dia bagus, dia pandai. Dia fikir orang lain. Dia duduk belakang imam, dia nampak imam. Imam tak perlu nak kuat-kuat. Dia take over, jadi peranan sebagai tarjih. Jadi, mungkin 5 baris ke belakang dengar. Kan? Baris yang ke-6 dah sayup-sayup. Tapi baris yang ke-6 tu masih dengar lagi. Orang yang baris ke-6 pun kuatkan suara. Rabbana lakal hamd. Baris yang ke-6 tu mungkin suaranya sampai baris yang ke-10. Yang 10 pun sayup-sayup. Ada lagi 15 lagi baris ke belakang. Yang baris ke-10 pula tarjih. Rabbana lakal hamd. Macam itulah. Tapi oleh kerana tak ada ilmu, umat dah tak nak belajar, masing-masing fikir sendiri. Kan? Kita duduk sujud ni. Bila ni nak bangun? Lama dah ni. Rupanya orang dah tahiyat. Assalamualaikum. Masya Allah. Orang depan ni langsung tak. Dia kuatkanlah suara sikit. Allahu Akbar. Kalau tak nak tajik pun. Istilahnya orang sebelah belakang tu faham. Kan? So, time sujud. Yelah, time sujud kan. Sebagai, apa tadi kalau sembahyang 2 tingkat. Tingkat atas dengan tingkat bawah. Orang bawah tak tahu. Ini, so orang tingkat atas dengan katalah masjid negeri, sembahyang tingkat atas, tingkat bawah. Siapa yang, macam mana orang bawah nak tahu? Sama ada, mungkin ada yang sembahyang dekat tangga. Orang tangga tu, dia tahu orang atas dah rukuk,
dia kuatkan dia target untuk beritahu orang bawah pun rukuk. Patutnya tu. Tapi kalau orang kat tangga tu buat tahu je, senyap-senyap aje, malulah nak target kuat-kuat suara. Maksudnya dia pentingkan diri sendiri. Malu tak bertempat. Faham tak, Mal? Faham Ustaz, faham jelas. Right. Next, ada satu lagi soalan kalau ada. Ada Ustaz? Nak tanya. Okay, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ni berkenaan dengan kita jamak solat lah, Ustaz. Jamak solat, dia maksimum, contoh kita pergi 5 hari. Kita pergi berjalan 5 hari. Jadi 3 hari tu kita berjamak, Ustaz, kan? Maksudnya maksimum boleh sampai 5 hari. Okey. Berapa hari maksimum boleh jamak? Dalam kitab ni, nanti kita akan lalukan. Dalam kitab ni, masalah jamak ni dia banyak khilaf lah. Banyak khilaf. Tapi kalau dalam kitab Fiqh Manhaji disebut, kalau kita nak musafir, kita dah tahu kita akan musafir lebih daripada 4 hari. Kita tidak disunatkan untuk jamak. Maksudnya tak boleh jamak. Kalau kita tahu kita akan bermusafir lebih daripada 4 hari, kita dah tahu program tu 7 hari, katalah 7 hari. Selalu orang kata, kalau kita musafir, kita dah tahu dah 7 hari. 3 hari awal tu kita boleh jamak, hari keempat tu dah tak boleh kan? Kalau ikut kitab ni bukan macam tu. Kalau ikut kitab ni bukan macam tu. Kalau kita dah tahu kita akan musafir lebih daripada 4 hari, maka kita tak boleh jamak walaupun hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kan? Tak boleh jamak sebab dah lebih 4 hari. Tapi kita hanya boleh disunatkan jamak hanya dalam perjalanan pergi dan perjalanan balik. Perjalanan pergi dengan perjalanan balik. Contohlah kita orang Selangor nak pergi ke Terengganu, ada program perkemahan 7 hari. Kan? Dah tahu 7 hari. So kita tak boleh jamak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga pun tak boleh jamak. Hanya dibenarkan jamak ketika dalam perjalanan pergi dengan perjalanan balik je. Kalau ikut pendapat kitab ni. Dan kitab ni biasanya menukilkan pendapat Imam Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi diletakkan sebagai keutamaan dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun, ada pendapat yang kata macam kita kata tadilah, kan, 3 hari boleh jamak. Yang masyhur orang kata 3 hari, kan, lebih 3 hari tak boleh. Jadi bagi Ustaz, khilaf benda tu. Tapi Ustaz cenderung untuk pegang apa yang dalam Fiqh Manhaji ni. Kalau kita dah tahu kita nak pergi lebih 4 hari, tak boleh jamak. Tapi kalau kita tahu kita program tu 4 hari, kalau 4 hari kita boleh jamak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. 4 hari. Lepas tu hari kelima kita balik. Tu boleh jamak lagi. Hari keempat pun sama, hari keempat. Sebab disyaratkan kat sini 4 hari dalam kitab Fiqh Manhaji. Ustaz cerita based on kitab, dalam kitab Fiqh Manhaji. Kan? Jadi macam itulah Im. Okay, maksudnya 4 hari. Lepas tu kalau hari, untuk hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Lepas tu Jumaat tu kita balik waktu petang macam tu, Ustaz. Kira tak boleh jamak lah kan? So kita ni kira 4 hari ke 5 hari. Kita sendiri tahu. Kita kira 4 hari ke 5 hari. Kalau 4 hari, boleh lagi lah. Kalau program kita tu 5 hari. Kan? So tak boleh lah. Macam contoh kita nak balik kampung. Kita nak balik kampung ni, berapa lama? Kita dah tahu dah. Kalau saya nak balik kampung ni seminggu lah. So kita tak boleh nak jamak hari pertama, hari kedua, ketiga kan. Tapi kalau kita kata, okay saya nak balik kampung 4 hari. 4 hari tu boleh jamak. Tak pernah dengar pun 4 hari boleh jamak. Dalam kitab ni, tengoklah nanti. Dalam kitab Fiqh Manhaji. So itu pendapat Imam Nawawi. Habis yang selalu yang kata 3 hari tu, itu ada pendapat juga. Tapi macam saya kata, dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi tu menjadi keutamaan. Okay. Okay, baik, terima kasih, Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Doa Rabitah sila. Allahumma innaka ta'lamu. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك
وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله. Kau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Allahumma innaka ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.